Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salam Bismillahirrahmanirrahim alihi wa li ashabihi wa tabi'in tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Syekhana al-kiram wa khususan ila sadati sufiyatul kiram al-barara wa khususan ila syekh wa murabbi wa sidi Syekh Abdul Qadir Jilani, Syekh Hasan Syazili, Syekh Hasan Azgar, Syekh Karim Rifai, Syekh Abdul Karim Al-Arabi, Syekh Badawi, Syekh Rifai, Syekh Hazim Muzalah, Syekh Nazim Haqqan wa sallallahu min kalam وسلسلة طريقة الشريعة وشيء لله لهم الفاتحة وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Bahagia Al-Fadil Tuan Rumah Tuan Haji Haslin dan seluruh isi keluarga beliau, seterusnya barisan para asatizah, wabil khusus Ustaz Irwan, Mudir Madrasah Hajah Halimah, seterusnya hadirin juga hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala, petang ni kita dapat meneruskan pengajian kita untuk sama-sama kita mengenal Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai kekasih kita, sebagai buah hati kita, penenang hati kita, iaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita sampai kepada bab 45, iaitu tangisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab ma jaa fi bukai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab pada menyatakan tentang tangisan, buka itu tangisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni manusia, dan diutuskan kepada kita sebagai seorang manusia, tetapi bukanlah manusia yang seperti kita. Kerana baginda Nabi SAW adalah manusia yang mempunyai sifat maksum. Apakah maksum? Maksum itu ialah terpelihara daripada sebarang dosa, sama ada dosa kecil atau dosa besar, atau perkara-perkara yang boleh menjatuhkan maruah sebagai seorang Nabi. Jadi oleh sebab itu dipanggil maksum. Jadi Nabi itu tidak seperti kita lah. Baik, jadi Nabi itu mengalami apa sahaja yang manusia lakukan, ataupun sifat-sifat yang ada pada manusia itu ada juga pada Nabi. Malah Nabi ini sendiri adalah orang yang pergi berjalan di pasar, makan, minum dan sebagainya seperti orang lain biasa. Jadi oleh sebab tu cumanya Nabi ni dia tidak melampaui batas. Begitu. Jadi oleh sebab itu Nabi ni sebagai penunjuk, sebagai penerang, sebagai contoh kepada kita untuk kita nak meneruskan kehidupan kita, nak ke apa yang kita nak laku dalam kehidupan kita. Jadi sebagai seorang manusia, kadang-kadang Nabi itu ketawa, kadang-kadang Nabi itu suka. Begitu juga Nabi itu akan merasa sedih. Dan sedih itu kadang-kadang Nabi SAW menangis, menitiskan air mata apabila terjadinya sesuatu perkara, ataupun apabila Nabi membaca sesuatu atau mendengar sesuatu
Ya, ianya sampai kepada hati, maka oleh sebab tu Nabi pun menangis. Baik. Kita sampai kepada hadis 308. Hadis 308, Abdullah As-Sikhir berkata, Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli wa li jawfihi azizun ka azizil mirjali minal bukai. Aku mengunjungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada masa itu terdengar tangisan baginda yang berbunyi seperti air yang sedang menggelegak. Baik. Jadi Abdullah bin Sikhir berkata, Abdullah bin Sikhir ni adalah sahabat Rasulullah SAW. Ini siqah. Sahabat yang siqah. Jadi ada berapa hadis, banyak juga hadis yang telah diriwayatkan oleh Abdullah bin Sikhir. Dalam bab solat ada juga Abdullah bin Sikhir meriwayatkan atau menceritakan bagaimana keadaan Rasulullah SAW. Baik. Jadi Abdullah bin Sikhir berkatakan, aku mengunjungi ataitu Rasulullah SAW. Aku mengunjungi Rasulullah SAW wa huwa yusalli, semasa beliau sedang solat. Walijau fihi azizun ka azizim mirjali minal buka. Pada masa itu terdengar tangisan beliau yang berbunyi seperti air yang sedang menggelegak. Maksud dia ada tangisan, ada bunyi tangisan tersebut. Bukan hanya air mata saja. Maksud dia ada bunyi. Jadi kalau kita menangis ada bunyi, boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Kerana apa? Kerana ianya ditunjukkan oleh Nabi SAW. Ada saatnya Nabi menitis air mata, tapi tak ada bunyi apa-apa. Kalau sampai bunyi, itu menunjukkan bahawa keadaan yang terlalu sedih. Keadaan yang terlalu sedih. Jadi Nabi SAW, seperti mana yang kita pernah baca tentang solat baginda Rasulullah SAW, ataupun kita bicara tentang uban Rasulullah SAW, iaitu yang menyebabkan uban rambut Rasulullah SAW ialah beberapa surah-surah yang menceritakan tentang hari kiamat. Maka oleh sebab itu Nabi menanggung kesusahan ataupun menanggung ayat tersebut sampai beruban Rasulullah SAW. Jadi oleh sebab itu, bukan setakat menanggung kesusahan tersebut atau menanggung ayat tersebut yang begitu besar, maka kadang-kadang Rasulullah menangis. Kerana apa? Kerana memikirkan tentang neraka. Bukan takut neraka, sebab Rasulullah maksum, dia tidak melakukan dosa. Kalaulah baginda itu memikirkan tentang dirinya saja, nescaya baginda tidak akan perlu menangis. Tak perlu. Tetapi baginda menangis ialah kerana apa? Kerana umatnya. Yang baginda menangis tu bukan kerana sahabat-sahabat baginda. Sahabat-sahabat baginda tu, baginda tahu yang ini adalah orang yang, mereka ni adalah orang yang akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kan ada hadis Nabi SAW yang dikatakan asyara mubasyirin bil jannah, 10 orang yang diberi berita gembira dengan syurga Allah Subhanahu Wa Taala, jaminan kepada syurga. Jadi oleh sebab itu baginda Rasulullah SAW menangis ini adalah kerana memikirkan umat baginda yang Nabi tak pernah temu pun. Yang ini yang Nabi risaukan. Yang ini Nabi SAW takuti, iaitu orang-orang yang seperti kita ini yang masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita yang selalu pergi solat pun, yang pakai serban pun, yang selalu jaga agama pun, itu ditakuti oleh Rasulullah SAW. Bagaimana kalau orang yang tidak boleh menjaga agama mereka? Jadi oleh sebab itu Rasulullah kerap menangis. Menangisnya kerana umat ini sampai menggelegak, sampai kedengar suara menggelegak tu. Tetapi kalau kerana diri baginda, Rasulullah menangis, tapi Rasulullah titik air mata je, tak ada suara. Ahli keluarga Rasulullah SAW, yang paling disayanginya, Rasulullah tu adalah amat penyayang, terutamanya pada keluarga baginda. Jadi walaupun ahli keluarga Rasulullah SAW itu meninggal dunia, wafat, atau diberitahu akan dibunuh, Rasulullah tak ada sampai keluar suara. Dia menangis saja. Titisan air mata saja. Contohnya seperti mana apabila Rasulullah SAW balik daripada perang Badar.
anak Rasulullah SAW, Ruqayyah, itu wafat. Rasulullah menitik air mata. Sahabat tanya, wahai Rasulullah, sebelum ni kau larang kami untuk menangis. Rasulullah kata, kalau nitik air mata itu adalah daripada hati. Maksud dia perasaan yang telah Allah bagikan, kan? Tapi kalau daripada mulut dan juga tangan tanpa niyahah, meratap, itu bukan daripada agama. Jadi yang itu tidak diajar oleh Rasulullah. Maksud dia kalau sedih, ya boleh, tapi sekadar apa? Menitik air mata. Ataupun kita keluar suara, maksudnya suara sedu-sedan, bukannya suara yang apa? Yang meraung-raung, meratap-ratap, kemudian tampar muka dan sebagainya. Itu bukan yang diajar oleh Rasulullah SAW. Kerana apa? Kerana perbuatan tersebut ialah seolah-olahnya kita tidak boleh terima apa yang Allah Subhanahu Wa Taala telah tetapkan pada kita. Akhirnya, seandainya kalau diberi perlakuan atau dibenarkan perlakuan begitu dilakukan, maka kita boleh akhirnya menjadi seorang yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Rasulullah SAW itu menangis. Boleh tak keluar suara? Boleh, tapi bukannya dengan meraung-raung. Ataupun dikatakan bahawa suara itu sedu sendan sahaja. Baik. Direkodkan oleh Imam Tirmizi, Imam Abu Daud, Nasa'i dan Imam Ibn Khuzaimah. Keterangan hadis ni bertaraf sahih. Dilaporkan oleh Suwaid bin Nasar daripada Abdullah bin Mubarak, daripada Hamad bin Salamah, daripada Sabit, daripada Mutarif, daripada Abdullah As-Sikhir. Mutarif tu ialah anak kepada Abdullah bin Sikhir. Mutarif tu ialah anak. Ni bersikah, ayahnya sikah, anaknya sikah. Yang Mutarif tu dilahirkan dalam satu riwayat kata bahawa pada dua hijrah, iaitu penghujung ataupun selepas daripada perang Badar. Ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 5, tapi kedua-duanya sikah. Baik. Jadi Mutarif ni sempat untuk bertemu dengan Rasulullah SAW. Dia panggil Sigharus Sahabah pada waktu tu lah. Sahabat yang kecil, tapi termasuk daripada tabi'in. Baik. Saudara dia, adik-beradik dia siapa? Yazid. Yazid bin Abdullah bin Sikhir. Yazid bin Abdullah bin Sikhir. Baik. Kita pergi pada hadis 309. Hadis ni sahih lah. Hadis tadi 308 adalah sahih. Hadis 309. Abdullah bin Mas'ud berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra alayya. Faqultu, ya Rasulullah, aqra'u alayka wa alayka unzil? Qala inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku memalas, wahai Rasulullah, adakah aku layak membacakannya kepadamu padahal ia diturunkan kepadamu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar bacaan daripada selain dariku sendiri. Faqara'aitu suratan nisa'i hatta balautu waji'ina bika'alahu ala syahida. Qala qara'aitu ainai Rasulillah tahmulani. Aku membacakan surah Nisa apabila sampai pada ayat dan kami datangkan engkau sebagai saksi terhadap umatmu ini. Surah An-Nisa ayat 41. Aku melihat kedua-dua mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, tak habis tadi Ustaz baca. Fa qara'tu surat An-Nisa hatta balagtu wajidna bika ala haula'i syahida. Qala fara'aitu ainai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahmilan. Baik. Hadis ni diriwayatkan Abdullah bin Mas'ud. Jadi sebenarnya Abdullah bin Mas'ud Ustaz rasa macam dah bentangkan sebelum ni siapa, tapi tak apalah. Abdullah bin Mas'ud ni bin Ghafil. Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil. Bin Ghafil. 3 lah. Abdullah bin Mas'ud ni adalah antara sahabat yang setia dengan Rasulullah SAW. Paling setia dengan Rasulullah SAW. Dia adalah orang yang nombor 6 masuk ke dalam agama Islam. Jadi Abdullah bin Mas'ud ni suaranya sedap. Orang yang berminat dengan sastra. Maka dia jatuh hati kepada Rasulullah bila mendengar Al-Quran. Oleh sebab itu Abdullah bin Mas'ud ni pakar Quran.
Selain pakar Quran, dia pakar hadis lah. Maksudnya dia banyak meriwayatkan hadis. Dia duduk dengan Rasulullah. Rasulullah selalu duduk dengan dia. Okay? Maka dalam hadis ni menceritakan bahawa Rasulullah SAW mohon atau minta kepada Abdullah bin Mas'ud untuk bacakan Quran. Untuk bacakan Quran. Jadi oleh sebab tu dia memang pakar Quran. Malah beliau ataupun Abdullah bin Mas'ud ini meriwayatkan ataupun dia menghafal 70 surah. Dia yang menghafal 70 surah. Surah Al-Quran semua ada 114. Maksudnya lebih daripada separuh dia menghafal. Jadi pada waktu tu para sahabat tak ada yang hafal keseluruhannya kecuali Rasulullah SAW. Jadi dikumpul-kumpulkan keseluruhannya tu. Bin Mas'ud pada waktu tu. Kebanyakan para sahabat ni bukannya mengumpulkan Quran tu banyak, ialah banyaknya beramal dengan ayat Quran. Dia orang takut sebenarnya kalau hafal banyak-banyak, kalau tidak diamalkan. Paling takut dia orang. Jadi oleh sebab tu dia orang kalau dapat sikit tu amal, biar amal tu banyak. Tapi yang paling banyaknya ialah Abdullah bin Mas'ud. Kerana apa? Kerana beliau ni selalu bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abdullah bin Mas'ud ini adalah orang yang termasuk yang pergi berhijrah ke Habsyah yang diketuai oleh Ja'far bin Abi Talib. Ja'far bin Abi Talib. Jadi dia pergi sama. Ada yang mengatakan bahawa dia pergi ke Habsyah rombongan yang pertama bersama Sayyidina Ja'far. Ada yang mengatakan dia adalah rombongan yang kedua. Rombongan yang kedua. Baik. Jadi oleh sebab itu kemudian beliau balik ke Madinah pada waktu itulah dan menyertai beberapa peperangan. Peperangan-peperangan besar yang dihadiri oleh Rasulullah, beliau turut sama ikut serta. Jadi Abdullah bin Mas'ud ini antara orang yang siqah, terlalu siqah, sehingga kan dia telah diberi jawatan untuk menjaga Baitul Mal. Jadi oleh sebab itu kalau Quran, kalau orang yang tak siqah, rosaklah Quran. Tapi ini adalah orang yang siqah, maka beliau adalah dhabit dan siqah, kuat ingatannya. Jadi ada waktu Sayyidina Uthman nak kumpulkan Al-Quran, pada waktu tu mula-mula Abdullah bin Mas'ud ni tak nak menyertai, tak nak menyertai untuk pengumpulan Al-Quran tersebut. Dipujuk-pujuknya barulah nak ikut. Jadi Abdullah bin Mas'ud ini termasuk orang yang menyokong Sayyidina Ali karamallahu wajhah, tetapi ianya dia dimuliakan. Kerana apa? Kerana dia hafal Quran. Semua orang memuliakan Abdullah bin Mas'ud. Suara dia amat sedap. Dan wafatnya di Madinah, ditanamkan di Baqi' pada tahun 32 Hijrah. Pada tahun 32 Hijrah. Baik. Jadi Abdullah bin Mas'ud berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW berkata kepadaku, Iqra' alayya, bacakanlah Al-Quran kepadaku. Faqultu, ya Rasulullah, aku membalas, wahai Rasulullah, aqra'u alayka wa alayka unzila, adakah aku layak membacakannya kepadamu padahal Al-Quran itu diturunkan kepada engkau, kepada baginda Rasulullah SAW. Jadi layak ke? Sedangkan Al-Quran itu diturunkan kepada baginda, aku pula yang kena baca. Layak ke? Kan? Memang tak layak lah, jauh lah. Quran itu dituju kepada Nabi Muhammad. Kita yang dengar ni pun kena baca depan Nabi Muhammad. Jadi dia rasa macam tak layak lah aku untuk membacanya. Itu macam biasalah. Kalau orang cerita bab solat, khusyuk solat, selepas daripada tu imam pun surah kan. Sebab apa? Ustaz yang mengajar tentang bab solat tu, lepas habis dia mengajar tu, imam pun suruh lah. Sebab apa? Rasa rendah diri, orang tu boleh terangkan tentang bab solat dengan baik, tiba-tiba kita pula jadi imam pada dia, yang sedangkan kita tak berbaik. Macam itulah keadaannya. Jadi Al-Quran itu diturunkan kepada Rasulullah kerana kemuliaan Rasulullah SAW. Tiba-tiba kita pula baca depan Rasulullah. Baca tersebut bukan kerana untuk apa? Bukan kerana untuk ujian, bukan. Bukan kerana nak tengok bacaan ataupun hafazan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, bukan. Tetapi sebenarnya ialah untuk mendengar Al-Quran itu. Untuk sendiri mendengar Al-Quran itu.
Maka Rasulullah SAW pun menjawab. Qala. Jawab Rasulullah SAW, inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Aku suka mendengar bacaan selain diriku sendiri. Jadi oleh sebab tu kita faham di sini, walaupun kadang-kadang kita ni ustaz sendiri ataupun orang yang ada ilmu, tapi kita juga kena duduk dengar, maksud dia dengar cakap orang lain juga. Kerana apa? Kadang-kadang bila kita bercakap, suara ni atau ilmu ni pergi ke hadapan. Telinga kita berada di belakang daripada suara. Jadi dia tak pergi ke hati kita sebab dia pergi ke tempat orang. Kenapa dia pergi ke hati? Sebabnya ialah frekuensi. Kan tak? Itu adalah tenaga. Suara tu adalah tenaga. Sampai ke telinga, masuk ke gendang, dia tukarkan daripada tenaga tadi, membawa maksud. Kemudian ditafsirkan, dibagi getaran, sampai ke gendang. Gendang tu sampai ke otak. Otak tersebut menafsirkan apa yang disebut tadi. Baik. Bila sampai ke otak, gegendang tersebut bukan hanya frekuensi kepada otak, tapi sebenarnya terus sampai ke hati. Gegendang tu, frekuensi tenaga itu pergi kepada hati. Kalam yang mempunyai tenaga, perkataan yang mempunyai tenaga menakutkan. Menakutkan. Kenapa? Kerana hati orang tu, dia keluar dengan hati. Tenaga tu keluar dengan daripada hati. Tenaga itu dia keluar daripada hati. Tenaga yang bercakap ni, dia keluar sekali dengan apa yang ada di dalam hati. Jadi oleh sebab tu dia boleh pergi kepada hati. Kalau kita hari ni sebut Allah, tak ada apa maksudnya, tak pergi ke hati. Tapi kalau Rasulullah sebut, itu beza. Pernah seorang zaman jahiliah tu, apabila dikejar Rasulullah tu, sampai Rasulullah tinggal seorang-seorang. Jadi ada orang Arab jahiliah tu, dia bawa pedang. Kemudian dia hulurkan pedang tu depan Rasulullah. Dia berkata, siapakah yang dapat menyelamatkan kau sekarang? Dengan nada yang menakutkan lah. Sekarang siapa yang dapat selamatkan kau? Gitu. Perkataan tu. Pedang tu kat tengkuk dah. Pedang tu kat tengkuk. Sekarang siapa dapat selamatkan kau? Rasulullah menyebut satu perkataannya. Allah. Jatuh pedang tu. Jatuh pedang tu. Kita sebut Allah banyak kali pun, Allahu Akbar, tak jatuh-jatuh pedang tu. Sebab apa? Sebab perkataan itu tidak mempunyai tenaga. Perkataan itu tidak mempunyai tenaga. Dia sampai ke otak, ditafsirkan sahaja, tapi tidak pergi ke hati. Jadi ada perkataan yang menakutkan orang. Ada perkataan yang boleh menakutkan orang. Sebenarnya perkataan itu tidaklah menakutkan, tetapi ia boleh menakutkan. Contoh, kalau ayah kita, kan? Dia balik kerja. Gitu je. Takut tak? Takut. Kalau kita kalau ustaz dulu, kalau gaduh-gaduh kan, abah ayah tu kan, gitu je. Semua senyap. Sebab apa? Takut. Yang menafsirkan tu bukan otak saja. Yang menafsirkan tu termasuk hati. Jadi oleh sebab tu kita perlukan kepada hati yang kuat yang boleh menakutkan. Dalam perang Badar itu begitu. Dalam perang Badar, perang-perang yang sebagainya, apabila mereka menyebut Allahu Akbar, itu menakutkan tentera-tentera. Mereka dah kalah awal dah sebelum pergi berperang. Mereka sudah kalah bila mendengar Allahu Akbar. Kita sebut Allahu Akbar, takbir Allahu Akbar, tak ada apa. Malah kita dikalahkan. Itu dia perbezaan. Jadi kadang-kadang kita kena dengar nasihat orang lain. Kenapa? Sebabnya ia akan pergi kepada telinga kita. Kalau kita bercakap, dia tak pergi ke telinga kita. Percakapan tu akan pergi ke tempat lain, dia tak pergi ke telinga kita. Jadi kita perlukan sesuatu tenaga yang lain untuk memberi nasihat kepada kita. Jadi Rasulullah SAW itu tidak memerlukan nasihat. Tetapi Rasulullah SAW ini ingin berkongsi dengan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Baik. Kemudian faqara'tu suratun Nisa. Aku membacakan surah An-Nisa. Baca surah Nisa tu surah panjang. Kalau kita hari ni kan, baca surah Nisa, bacalah pendek sikit kan, bila nak habis. Macam tu. Tapi Rasulullah SAW bila dibaca surah Nisa itu bacanya yang
baca yang panjang-panjang. Baik. Hatta balagtu, sehingga apabila sampai pada ayat wajibna bika ala haula'i syahida, dan kami datangkan engkau sebagai saksi terhadapmu ini. Maksud dia ialah Rasulullah SAW sebagai syafi', sebagai musyafi', iaitu orang yang akan memberi syafaat. Engkaulah yang akan menyaksikan umatmu, menjadi saksi terhadap umatmu. Dia yang akan memberi syafaat. Maka pada saat itu Rasulullah SAW menitikkan air mata. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Qala fara'aitu ainai Rasulillahi tahmilan. Aku melihat kedua-dua mata Rasulullah basah oleh air mata. Kalaulah ia menitis, itu maksud dia tak basah. Tapi kalau dia menitis banyak, bertapung-tapung, itu maksud dia basah. Kalau dia nitis satu je, kan? Lepas tu nak keluar lagi sitas tu titis tu lambat. Itu maksud dia tak basah. Basah ni bertakungnya mata tu. Maksud dia terlalu banyaknya apa? Tangisan air mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak menangis ni bukannya mudah. Dia mesti ada perasaan. Dia tak boleh dibuat-buat. Kalaulah Rasulullah menyayangi umatnya dengan mengatakan, dengan ayat ini dia kata wajibna bika ala haula'i. Haula'i itu ialah umat. Haula'i syahida, sebagai saksi. Jadi oleh sebab itu Rasulullah SAW menangis ni banyak kepada umat. Sedangkan kita ada menangis? Tak ada. Kepada Rasulullah lagi tak pernah menangis. Diri sendiri, untuk diri sendiri pun tak pernah nangis. Jadi oleh sebab tu kita nak membaca hadis ni, ataupun kita nak menyayangi Rasulullah SAW, maka hendaklah kita menyayangi seperti mana Rasulullah SAW menyayangi kita. Jadi para sahabat itu, mereka ni amat kasih dan cinta kepada Rasulullah SAW. Kalau tak jumpa Rasulullah tu, mereka akan gelisah, gundah gulana. Sementara kita kalau tak selawat satu hari pun masih biasa. Baik. Direkodkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Tirmizi dan Imam Ahmad. Keterangan hadis ni bertaraf sahih. Dilaporkan oleh Mahmud bin Ghailan daripada Muawiyah bin Hisham, daripada Sufyan. Sufyan di situ ialah Sufyan Ats-Tsauri. Daripada Al-A'mashi, daripada Ibrahim, daripada Abidah, yang bersumber daripada Abdullah bin Mas'ud. Hadis ni adalah hadis sahih. Baik. Hadis 310. Abdullah bin Amru berkata, Sufyan Ats-Tsauri. Kena hati-hati kalau dia tulis Sufyan, kerana ada dua Sufyanain. Ada namanya Sufyan bin Uyainah, dan satu lagi ialah Sufyan Ats-Tsauri. Sufyanain. Jadi oleh sebab tu kena ingat tu nama Sufyan tu lah. Baik. Sa'id pun sama. Kalau kata Sa'id, zaman sahabat ada Sa'id, zaman tabi'in pun ada Sa'id. Kena hati-hati. Dua, ada ramai yang bernama Sa'id. Tapi Sufyan, kalau dalam ilmu hadis atau periwayatan hadis, itu cuma dua saja. Sufyan Ats-Tsauri dengan Sufyan bin Uyainah. Baik. Sufyan bin Uyainah ni ada berapa makam? Ada beberapa makam. Jadi Ustaz pernah pergi makam dia di Turki, ada satu. Turki itu sekali dengan seorang sahabat makamnya, Wahab bin Hushair. Ada dekat situ. Baik. Hadis 310. Abdullah bin Amru berkata, in kasafati syamsu yawman ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli hatta lam yakad yarka'u hatta summa raka'a. Falam yakad yarfa'u ra'sahu summa rafa'a ra'sahu. Falam yakad an yasjuda summa sajada. Falam yakad an yarfa'a ra'sahu summa rafa'a ra'sahu. Falam yakad an yasjuda summa sajada. Falam yakad an yarfa'a ra'sahu. Faja'ala yanfuhu wa yabki wa yaqulu Rabbi alam ta'idni alla tu'azzibahum wa ana fihim. Rabbi alam ta'idni alla tu'azzibahum wa hum yastaghfirun wa nahnu nastaghfiruka.
falamma shalla raka'atain injalat asy-syamsu faqama fahamidallahu ta'ala wa asna alaihi thumma qala inna asy-syamsa wal qamara ayatan min ayatillah la yankasifani limauti ahadin wala lihayatihi fa idzan kasafa fafza'u ila zikrillahi ta'ala. Pada suatu hari pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlaku gerhana matahari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam solatnya baginda berdiri lama sehingga hampir tidak rukuk. Baginda rukuk begitu lama hingga hampir tidak iktidal. Baginda iktidal begitu lama sehingga hampir tidak sujud. Kemudian baginda sujudnya lama sehingga hampir tidak bangun untuk duduk di antara dua sujud. Lalu baginda bangun untuk duduk di antara dua sujud. Duduknya antara dua sujud lama sehingga hampir tidak sujud. Kemudian baginda sujudnya lama sehingga hampir tidak bangun. Apabila bangun, baginda membaca doa ini dengan suara tersekat-sekat kerana menangis. Wahai Tuanku, bukankah engkau sudah berjanji tidak mengazab mereka semasa aku masih berada bersama mereka? Wahai Tuanku, bukankah engkau sudah berjanji tidak mengazab mereka apabila mereka memohon ampun kepadamu? Sekarang kami sedang memohon ampun daripadamu. Apabila Rasulullah SAW selesai solat gerhana 2 rakaat, matahari terang semula, baginda bangun memuji dan menyanjung Allah. Lalu berkata, sesungguhnya matahari dan bulan termasuk tanda kekuasaan Allah, kerana tidak berlaku disebabkan oleh kematian ataupun kelahiran sesiapa. Apabila berlaku gerhana, berzikirlah dengan menyebut Allah dengan cara mendirikan salat gerhana. Abdullah bin Amru berkata, Abdullah bin Amru ni ialah anak kepada sahabat Rasulullah, iaitu Sayyidina Amru bin Al-As. Baik. Tapi Sayyidina Abdullah bin Amru ni ialah sahabat juga. Seperti mana Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar Al-Khattab. Itu dua-dua sahabat. Maksud dia ayah dan anak bertemu dengan Rasulullah SAW. Jadi Abdullah bin Amru ni ialah anak kepada seorang sahabat, iaitu Amru Al-As. Jadi kalau Sayyidina Amru Al-As ni, Rasulullah pernah minta dengan Allah supaya salah seorang daripada dua Umar ini masuk Islam, iaitu Umar Al-Khattab, satu lagi Amru Al-As. Jadi Allah mengkabulkan permintaan baginda dengan salah seorangnya, iaitu Sayyidina Umar Al-Khattab, bukan Amru Al-As. Jadi Abdullah bin Amru ni adalah orang yang masuk Islam lebih awal daripada bapaknya. Abdullah bin Amru adalah orang yang masuk Islam lebih awal daripada bapaknya. Dia masuk Islam dulu, itu bapak dia. Bapak dia lambat lagi masuk Islam. Dan Abdullah Amru Al-As ni adalah seorang yang hebat berkata-kata, sehingga ketika mana majlis tahkim, Sayyidina Muawiyah tu telah memberi tugas kepada Amru Al-As untuk menjadi wakil kepada pihak Sayyidina Muawiyah. Jadi oleh sebab tu jadi orang yang hebat. Dan Abdullah bin Amru ni dia tak serupa macam bapa dia. Bapa dia seorang politik, ahli politik. Jadi oleh sebab tu bapa dia memang kehadapan lah dalam bab-bab politik ni, kan. Masuk Sayyidina Muawiyah ke apa ke pada zaman Rasulullah ke, memang dia ahli politik. Tapi Abdullah bin Amru bukan ahli politik, dia tak suka. Malah dia adalah orang yang kuat beramal ibadah, sangat-sangat beramal ibadah, sehingga terdengar di telinga Rasulullah, Abdullah bin Amru ni dia puasa tak buka-buka, bangun malam tak tidur-tidur, kan? Sampai dipanggil oleh Rasulullah. Rasulullah tegur. Rasulullah kata, aku ni berpuasa, aku juga buka, aku juga berkahwin, aku juga bangun malam, aku juga tidur. Jadi Rasulullah SAW ikut perintah aku, kata Rasulullah, dan taati ayah kamu. Pada waktu Rasulullah tegur tu, waktu tu Amru Al-As datang, maka Rasulullah kata taati ayah kamu. Taati ayah kamu. Jadi ketika mana berbincang dengan Rasulullah SAW, Abdullah bin Amru kata, Rasulullah kata pada Sayyidina Abdullah bin Amru, kata apa? Engkau puasa 3 hari 1 bulan, iaitu Ayyamul Bid 13, 14, 15. Kau puasa 3 hari 1 bulan. Sayyidina Abdullah bin Amru ni puasa setiap hari. Tiba-tiba disuruh puasa 3 hari, agak-agak macam mana?
Agak-agak macam tak cukup je kan. Maka Sayyidina Abdullah bin Amr kata, wahai Rasulullah, aku mampu lagi. Aku mampu lebih daripada tu. Maka Rasulullah kata, kalau begitu seminggu 2 kali kau puasa. Iaitu Senin dan Senin Khamis. Seminggu 2 kali kau puasa. Apa kata Abdullah bin Amr? Wahai Rasulullah, aku mampu lagi lebih daripada tu. Maka Rasulullah SAW kata, kalau begitu kau puasalah seperti puasa Nabi Daud. Dia kata, ini dia datangi puasa Nabi Daud, Nabi yang ajar, iaitu puasa 1 hari, buka 1 hari, puasa 1 hari, buka 1 hari. Maka Abdullah bin Amr menerima cadangan Rasulullah, iaitu tapi kita harus tahu, di akhir hayat Sayyidina Abdullah bin Amr, pada waktu tu usia dia 72 tahun, dia jadi lemah, sangat-sangat lemah. Apa kata dia? Aku menyesal tak ikut kata Rasulullah. Kenapa? Kata Rasulullah, aku kuat lagi, dia kata. Disebabkan dia tu tak cukup zat makanan dia kerana asyik berpuasa. Maka oleh sebab itu dia tak kuat berbanding orang lain. Orang lain ketika waktu itulah 72 tahun masih lagi kuat, kerana waktu tu ramai lagi yang orangnya yang ratus-ratus tahun. Tapi pada zaman Rasulullah, jangan kita fikir bahawa pada 60 tahun, 70 tahun ramai wafat. Tak, sebenarnya ramai lagi yang wafat ratusan tahun. Cuma mereka wafat awal kerana apa? Kerana berperang. Kerana syahid. Kalau ikutkan, mereka itu lama lagi hidup. Kerana apa lama hidup? Sebab mereka tak makan macam makanan kita. Mereka makanan yang ori-ori je, yang sihat-sihat. Mereka tu pun selalu berlapar. Tak macam kita, selalu kenyang. Kan? Tak dan nak lapar, kenyang aja kan. Gitu. Jadi oleh sebab itu perbezaan pada waktu tu. Jadi Abdullah bin Amr adalah seorang yang sangat-sangat taat, bangun malamnya tak pernah tinggal dan sebagainya. Dan dia juga antara orang yang banyak menghafal hadis. Abu Hurairah kata, selain daripada aku yang banyak hafal hadis, ada lagi seorang, nama dia Abdullah bin Amr. Aku tak banyak sangat menghafal hadis kerana aku tak banyak sangat menghafal hadis, tak berapa banyak. Kerana apa? Kerana Abdullah bin Amr menulis hadis, sementara aku tidak menulis hadis. Baik, di sini kita faham, iaitu ada orang yang Nabi suruh untuk tulis hadis, iaitu Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr minta keizinan kepada Rasulullah untuk menulis hadis, maka dibenarkan. Jadi Abdullah bin Amr ni antara orang yang menulis hadis. Jadi ingat, ada hadis lain yang Rasulullah kata, la taktubu anni, jangan kalian menulis satu hadis pun daripada aku. Jadi pada waktu yang lain ada pula sahabat yang menulis hadis. Ini menunjukkan bahawa hadis Rasulullah tidak boleh dibaca secara sendiri, tidak boleh dibaca dengan satu hadis sahaja, maka perlu dibaca dengan keseluruhan. Yang pertamanya ialah Rasulullah melihat dhabit ataupun kekuatan ingatan seseorang. Jadi yang keduanya, kita harus tahu Abdullah bin Amr ini ialah orang yang tidak campur politik. Dia ahli apa? Ahli ibadat. Jadi dia hafal, tak ada kaitan dengan orang. Tapi ada orang lain akan menggunakan kelebihan-kelebihan tertentu yang Rasulullah bagi dan menyalahgunakannya. Jadi oleh sebab tu Rasulullah tak nak sahabat-sahabat ni tertukar antara Quran dengan hadis, ataupun dengan apa? Menggunakan kelebihan tertentu dan menyalahgunakan kelebihan tersebut. Jadi oleh sebab tu Rasulullah memilih orang yang tertentu untuk menulis hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abdullah bin Amr ni wafat pada umur dia 72 tahun pada tahun 65 Hijrah. Pada tahun 65 Hijrah. Baik. Jadi Abdullah bin Amr pun berkata, inkasafati syams. Inkasaf itu kusuf. Dia ada khusuf dengan kusuf. Jadi dua-dua tu gerhana. Satu gerhana matahari, satu lagi ialah gerhana bulan. Khusuf itu ialah gerhana bulan. Kusuf itu ialah gerhana matahari. Baik, inkasafati syamsu yauman. Pada satu hari pada zaman Rasulullah berlaku gerhana matahari ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli. Rasulullah mendirikan solat gerhana
Hatta lam yakat yarka summa raka'a. Lamanya berdiri, Rasulullah berdiri itu lama. Baginda berdiri lama dalam solatnya sehingga hampir tidak rukuk. Dalam solat gerhana itulah. Lama. Kalau kita tak boleh lama-lama ni, kan? Tapi disebabkan oleh apa? Inkisaf ataupun berlakunya gerhana. Bayangkan Rasulullah SAW tu takut dengan menimbulkan rasa takut di kalangan sahabat dengan suasana itu. Suasana yang apa? Yang menunjukkan sebenarnya Rasulullah nak beritahu bahawa keadaan kiamat tu nanti begitu. Sehingga orang dia tak tahu yang sebenarnya itu gerhana ataupun azab. Sebenarnya Allah dah beritahu akan berlakunya azab atau akan berlakunya kiamat pada waktu itu. Tanda kiamat itu akan berlakunya kiamat seperti mana gerhana, iaitu apabila matahari pada waktu itu tak muncul, dia jadi gelap keseluruhannya. Kenapa? Sebabnya pada waktu tu bumi dah terkeluar daripada orbit dia pada waktu tu. Jadi pada waktu tu kita tidak dapat cahaya matahari tersebut, maka gelap pada waktu tu. Jadi orang ingatkan itu adalah apa? Adalah gerhana. Jadi gerhana sekarang orang buat tak tahu je. Betul tak? Sampai satu ketika nanti orang akan berebut, ingat gerhana. Rupanya nak berlaku kiamat. Macam itulah. Baik. Kemudian jadi Rasulullah SAW mengajar. Sebenarnya pada waktu tu belum lagi berlaku kiamat. Rasulullah ajar ni pada siapa? Ajar ni untuk kita ni yang akan kiamat. Pada waktu Rasulullah tak mungkin kiamat. Tak mungkin. Tak mungkin kiamat. Pada zaman Rasulullah tak mungkin kiamat. Tak mungkin. Kenapa tak mungkin? Tadi ada doa Rasulullah SAW baca dekat situ. Baik, tengok. Summa rafa'a ra'sahu falam yakad an yasjud. Jadi begitu pula rama rukuk baginda sehingga hampir tidak pula dia sujud. Summa rafa'a ra'sahu. Dia lama kemudian beliau rukuk begitu, baginda berukuk begitu lama sehingga hampir tidak iktidal. Beliau berdiri iktidal begitu lama sehingga hampir tidak sujud. Falam yakad an yasjuda summa sajada falam yakad an yarfa'a ra'sahu summa rafa'a ra'sahu. Kemudian beliau sujud. Sujudnya lama sehingga hampir tidak bangun. Apabila bangun beliau membaca doa ini dengan suara yang tersekat-sekat. Summa falam yakad an yarfa'a ra'sahu faja'ala yanfuhu wa yabki. Yanfuh maksud dia suara yang tersekat-sekat tadi. Yanfuh, nafaha. Maksud dia macam sedut nafas, turun nafas, macam tersekat-sekat nafas dia. Macam tu. Macam ada sesak nafas. Jadi Rasulullah menangis sampai macam sesak nafas kerana macam seolah-olahnya terlalu sedih pada waktu tu. Terlalu sedih. Dan anda tak tahulah kalau ayat ini tak boleh menangiskan kita, doa Rasulullah ni tak boleh menangiskan kita, anda tak tahu bila pula kita akan menangis. Sungguh apa kata Rasulullah? Rasulullah kata, Rabbi alam ta'idni alla tu'adzibahum fa ana fihim. Rabbi alam ta'idni alla tu'adzibahum wa hum yastaghfirun wa nahnu nastaghfiruka. Wahai Tuhanku, bukankah engkau sudah berjanji tidak menyeksa mereka semasa aku masih berada bersama mereka? Rasulullah sudah berjanji dengan Allah, kalau ada Rasulullah maka umat tu tidak akan dikenakan azab. Jadi Rasulullah ajar kita ni bahawa siapa yang bersama Rasulullah dia tidak akan diazab sama sekali. Siapa yang ada bersama Rasulullah SAW dia tidak akan diazab. Jadi oleh sebab tu, adakah kita tak boleh nak menangis sampai hati kita begitu keras, sampai kita tak boleh terasa sesuatu kasih sayang Rasulullah SAW, bahawa Rasulullah SAW ini adalah penyelamat kita, sampai kita tak boleh menangis ke saat ini kita baca ayat ni? Rabbi alam ta'idni alla tu'adzibahum. Wahai Tuhanku, bukankah engkau sudah berjanji tidak menyiksa mereka semasa aku masih berada bersama mereka? Wahai Tuhanku,
Bukankah engkau sudah berjanji tidak menyeksa mereka yang memohon ampun kepadamu? Sekarang kami sedang memohon ampun kepadamu. Jadi dua benda. Orang yang membanyakkan istighfar, yang keduanya ialah orang yang banyak selawat. Kerana kita dah tak ada Rasulullah. Yang ada Rasulullah itu ialah selawat. Maka oleh sebab itu, siapa yang ada selawat, macam mana dosa dia pun, insya-Allah Rasulullah pasti akan menjadi penyelamat kepada dia. Sama ada Rasulullah itu akan menjadi pintu kepada hidayah kepada dia, ataupun Rasulullah SAW akan menjadi penyelamat di akhirat kelak. Jadi oleh sebab itu, marilah kita banyak-banyak memperbanyakkan selawat. Itu sahaja bagaimana untuk mewujudkan kita ada bersama Rasulullah. Yang pertama sekali, banyakkan selawat. Itu untuk mewujudkan diri kita ada bersama Rasulullah. Yang keduanya ialah memperbanyakkan bacaan hadis Rasulullah SAW. Sikit-sikit hadis, sikit-sikit hadis. Sikit-sikit hadis. Lepas solat tu baca hadis. Kita latih diri kita dalam keluarga kita, baca hadis tersebut. Jadi oleh sebab itu, orang yang hafal hadis tu hormati juga seperti mana kita hormati orang yang hafal Quran. Kerana apa? Kerana dia itu adalah orang yang rapat dengan Rasulullah. Sementara ahli Quran itu adalah orang yang rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua-dua ni selamat. Tapi kadang-kadang kita ni tak dapat terangkan kepada masyarakat. Masyarakat ni dia akan kata apa? Kena hafal Quran lah. Seolah hadis menjadi yang kedua. Bila dia orang lupa bahawa sebenarnya orang yang hafal hadis juga adalah seperti mana memberi syafaat kepada orang yang hafal Al-Quran. Sama je. Jadi oleh sebab itu, kita hari ini kena wujudkan kedua-duanya. Orang yang hafal hadis dan orang juga yang hafal Quran. Kalau ulama' dulu mereka hafal hadis, mereka hafal Quran. Kalau kita hari ini dah habis Quran, habis. Lepas tu jadi imam. Tak nak hafal hadis dah. Orang dulu-dulu mereka hafal Quran sejak kecil. Kemudian mereka mula menghafal hadis. Barulah mereka menjadi seorang faqih. Kalau ikut betul-betul cara orang dululah, mereka hafal Quran, mereka hafal hadis, kemudian barulah belajar ilmu-ilmu seperti fiqh, usul fiqh dan sebagainya. Baik. Kemudian apabila Rasulullah SAW selesai solat, falamma shalla raka'atain injalatis syams. Apabila Rasulullah SAW selesai solat, matahari terang semula. Faqama fahamidallahu ta'ala. Beliau bangun dan memuji Allah. Wa asna alaihi, dan memuji. Lalu berkata, summa qala, kemudian berkata, inna syamsa wal qamara ayatan min ayatillah, la yankasifani li mauti ahadin wala li hayatih. Sesungguhnya matahari dan bulan adalah antara tanda kekuasaan Allah. Gerhana tidak berlaku disebabkan oleh kematian ataupun kelahiran sesiapa. Baik, jadi dekat sini kita faham bahawa sebenarnya gerhana bukan tanda-tanda apa? Buruk. Tapi ianya adalah tanda bahawa Allah Subhanahu Wa Taala melakukan proses semula jadinya. Proses tabiat alam itu. Maka ia tak ada kaitan buruk kalau orang lahir pada waktu kusuf tu, bahawa orang tu bawa sial. Bukan, tak ada kaitan. Atau mati seseorang tu disebabkan oleh tanda sial yang ada pada inkisaf ataupun tanda gerhana tersebut. Tak ada kaitan. Jadi sebenarnya Rasulullah tadi menangis tadi tu, dan juga bersungguh-sungguh solat nak mengajar atau memberi takut kepada orang tentang kiamat, bukannya tentang bahawa gerhana tu bawa nasib malang. Jadi orang duk fikir bahawa bila Rasulullah semayang lama-lama, itu mungkin ditanda, lepas ni ada malang yang akan berlaku. Lepas gerhana tu akan berlaku sebagainya. Dia ada kaitan dengan orang. Orang ni lah bawa nasib malang kepada kita. Tak ada. Jadi Rasulullah mengajar kita bahawa gerhana itu yang pertama sekali ialah apa? Tanda kiamat yang akan berlaku. Yang kedua, gerhana itu selepas itu akan diikuti dengan kejadian alam yang lain. Contoh dia apa? Gempa bumi dan sebagainya. Itu adalah tanda
tanda. Jadi Rasulullah beritahu bahawa gerhana ni adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita berlindung, mohon dengan Allah supaya selamat daripada bencana yang akan datang selepas daripada kusuf tadi. Baik, oleh sebab tu Rasulullah kata, gerhana tidak berlaku disebabkan oleh kematian atau kelahiran sesiapa. Fafza'u ila zikrillahi ta'ala, apabila berlaku gerhana, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, iaitu kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kenapa kena sebut? Satunya, kita memohon kepada Allah agar diselamatkan. Dua, kita ini diselamatkan daripada hari kiamat tu, tanda-tanda kiamat. Dan yang ketiganya ialah supaya kita ini tidak lari atau tidak memberi tanggapan buruk. Yang sepatutnya ialah hanyalah bergantungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Direkodkan oleh Imam Tirmizi, Abu Daud, Nasa'i, Ahmad dan Ibnu Khuzaimah. Keterangan hadis ini bertaraf sahih, dilaporkan oleh Qutaibah daripada Jarir bin Abdul Hamid. Jarir bin Abdul Hamid daripada Atta' bin Sa'ib, daripada bapanya yang bersumber daripada Abdullah bin Amru. Baik, dia masalah dia kat sini ialah Atta' bin Sa'ib. Atta' bin Sa'ib ni dia ikhtilat. Atta' bin Sa'ib ni dia ikhtilat. Oleh sebab itu, walau seramai mana pun yang meriwayat hadis ni, kita tak nampak ada Imam Muslim dan Imam Bukhari meriwayatkan hadis ni. Jadi oleh sebab itu, hadis ini ada Sa'ib bin Atta' bin Sa'ib. Dia ni daif kerana berlaku ikhtilat. Kalau sebelum ikhtilat, sebelum nyanyuk, maka dia tu kuat ingatan dia. Tapi kalau selepas nyanyuk, lepas ikhtilat, maka hadis dia tu tidak diterima. Gitulah. Jadi hadis ini dia selisih orang sama ada hadis ni selepas ikhtilat atau sebelum ikhtilat. Maka hadis ini ialah sebelum ikhtilat. Maka hadis ini termasuk daripada hadis yang sahih. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita berhenti sampai situ. Nanti kita akan sambung lagi perbahasan yang seterusnya mengenai tangisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina batila batila warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu minkum.